iman wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Alhamdulillah, selamat pagi kepada hadirin hadirat penonton bersama Ruangan Islam Nara, yang mana program yang ada setiap pagi, yang mana pagi ini saya ingin berkongsi ataupun sebagai tazkir, sebagai kuliah qasirah ataupun kalimah qasirah, supaya kita sama-sama kita ditingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berada di bulan yang mulia. Tak lama sahaja lagi, beberapa jam, beberapa hari sahaja lagi, yang mana Ramadan akan tinggal kita. Allah subhanallah, cepatnya masa. Kadang-kadang kita rasa cepatnya Ramadan mari, cepatnya pergi. Tak khabar, begitulah kehidupan kita, nyawa kita pun tak tahu bila yang mana kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang mukmin, dia kena selalu menjadi seorang hamba yang selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Selalu lidah dia membasahi mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan dia semestinya selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bermaksudnya, seumpama orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tak mengingati Allah taala, iaitu mereka yang lupa lalai, serupa dengan orang hidup orang mati. Allahu akbar. Kadang-kadang kita rasa di kita hidup, tapi nilai agama dalam sanad agama tu kita seperti orang mati. Maka pagi ni kuliah subuh yang saya dibagi tanggungjawab untuk sahih sama dalam Islam Nara, program yang mana semua adik-adik kakak tempatan, khususnya 3 provinsi, 3 cangwak ni selalu ikuti dan selalu sokongi kepada Islam Nara. Maka pagi ni saya ingin baca beberapa ayat yang berada dalam surah Al-Baqarah, yang mana ayat ini pun berkaitan dengan kita wajib mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berada di masa yang mana kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi saudara kita yang ada di sana, tak kiralah saudara yang cukup sangat dahsyat di hari ini, saudara kita di bumi Palestin, di bumi Suria, mereka sebagai lajiin, orang yang lipai, tak ada bumi, tak ada tempat nak duduk, tak ada naungi tempat duduk, mereka sebagai pelari. Allahu akbar. Ini ujian yang berada di sana, dan tak kiralah umat Islam di bumi Rohingya ataupun di negeri kita sendiri, sikit sebanyak ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala letak mari ni, semua dah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala juga royak kita syahadah, supaya kita nak letak hati, cara nak kita nak percena, nak temu dengan nak menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kita perlu yakin bahawasanya tidaklah musibah ataupun satu ujian itu mari dalam kehidupan kita dengan sia-sia sahaja. Bahkan disertai dengan hikmat di sebaliknya. Allah Ta'ala tak akan menguji kecuali Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala kepada mereka-mereka yang sabar. Dan Nabi sendiri pun ajar cara-cara kita nak menghadapi kesabaran itu. Maka ayat ini saya akan baca dalam surah Al-Baqarah. Saya rasa ayat ini sebagai ayat yang mana favorit ataupun disukai oleh mana-mana sahabat-sahabat yang ada di sana. Dan saya sendiri pun suka ayat ini. Dan ayat ini boleh motivasikan kita, boleh menasihatikan diri kita, boleh hati kita tu tetap jaga dan tetap ada persiapan untuk nak menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Allahu Akbar. Salah satu ayat yang cukup berfungsi ataupun sebagai ayat yang mana cukup boleh menjadi peralatan kita untuk nak kita menegakkan keimanan kita. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Supaya Allah Ta'ala Tuhan yang milik gerak-geri hati kita, kita tetap dalam agama Allah SWT. Kerana di hari ini kita diuji oleh Allah SWT banyak sangat. Tak kiralah ujian itu daripada keawangan kehidupan dan sebagainya, taklah siapa nyawa dan sebagainya. Tapi nak ayat kata semua sedang menghadapi ujian. Maka tidaklah ujian itu kecuali Allah Ta'ala nak pertingkatkan iman seseorang. Allah Ta'ala tak akan uji hambanya kecuali Allah Ta'ala tahu bahasanya hambanya mampu, miqam sama nak terima, nak menghadapi. Dan Allah Ta'ala ajar pula cara-cara nak menghadapi. Maka ayat tadi bermulanya fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka adalah kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata dia akan mengingati kita. Ni tanya diri kita dah hari ni. Adakah kita selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan minta pertolongan supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semacam Nabi ajar setelah kita selesai semaya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Tuhan aku, bantulah aku, tolonglah aku ya Allah. Cuilah kita lah ala zikrika, dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya kehidupan kita hari ini kita ni semualah kita dalam keadaan sesat. Kecuali orang yang dibagi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Setiap kamu kehidupan hari yang berada dalam keadaan kamu sesat. Kecuali orang yang aku bagi hidayah, maka fastahduni, mintalah hidayah kepada aku. Ahdikum, aku akan bagi hidayah kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahu Akbar. Pak perkara ni kita nak semua. Dan juga kita nak al-afiyah, kesejahteraan daripada Allah SWT. Maka ayat ni mulanya fadhkuruni adhkurkum. Apabila kita ingat pada Allah SWT, Allah Ta'ala akan ingat pada kita. Semacam mana disabit dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana Nabi kata, bila sahaja kita ingat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ingat kita banyak lagi. Dan kalau kita ingat Allah Ta'ala tinggi, Allah Ta'ala akan tengok mal khair minhu, lebih banyak lagi. Dan bila sahaja kita danau tu, kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita jalan mari, Allah Ta'ala akan cepat lagi mari. Kalau kita ingat sejekah, akan mari serta di kita. Maka tidak ada kekurangan yang mana Allah Ta'ala limpah kurnianya kasih sayang Allah SWT menghadapi kita. Maka ganjaran kepada orang yang mengingati Allah Subhanahu Ta'ala terdapat dalam surah Ibrahim juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Ta'ala akan la azidannakum, akan tambah rezeki pada kita. Di antara nikmat rezeki yang besar, seseorang boleh mengabdikan diri dia dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah ini nikmat besar. Hak inilah nikmat yang kekal abadi, seseorang yang boleh diri dia dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala, maka
Itulah nikmat besar daripada Allah SWT. Bila sahaja seseorang itu jauh daripada Allah Ta'ala, sebab dia tak rasa syariat Allah Ta'ala dulu, maka Allah Ta'ala jauh dari dia, maka rugilah. Rahmat jauh daripada kita, kita akan rugi. Walaupun kita nampak mata kaca, nampak seseorang itu dapat nikmat ke dunia banyak, tapi Allah Ta'ala bagi saja, dikatakan istidraj. Tapi seseorang itu makin jauh daripada Allah Ta'ala, sebenarnya dia bukan nikmah, tetapi dia adalah nikmah dengan qaf. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita, Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kita nak al-afiyah, nak sejahtera, keselamatan, al-afiyah, yang mana kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah nikmat besar. Maka bila sahaja kita mengingati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ingat kita lebih banyak itu lagi. Lepas tu Allah Ta'ala kata, janganlah kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takfurun. Jangan kita kufur, jangan kita mecak ngaju, putus asa dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita di Belanda diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seterusnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Maka sini Allah Ta'ala suruh kita supaya kita isti'anah, minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kena ujian musibah Allah Ta'ala. Maka cara kita menghadapi ujian-ujian itu, kita akan sebut lagi ayat seterusnya mengenai di antara ujian-ujian yang mana telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sunnatullah, benda ketetapan yang akan berlaku pada setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala ajar, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kamu, chungขอความช่วยเหลือจากAllah Subhanahu Wa Taala bis-sabri was-salah. Yang pertamanya dengan sabar. Dengan sabar. Yang keduanya dengan doa, dengan semaya. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad SAW ambil tindakan. Ambil tindakan bila sahaja ujian mari, Nabi atau para sahabat mereka tak hara-hara. Mereka tak hara-hara, mereka tak gelisah dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahasanya ini adalah wala nabluwannakum, adalah penetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan uji mereka. Mereka tak akan jadi orang yang cepat nak gelisah dalam kehidupan mereka. Mereka yakin bahasanya ini adalah penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kamu sabar. Allahu Akbar. Sabar ni, kalau kita nak niam ikut satu, katakanlah satu contoh daripada hadis yang mana Nabi kata sudmatul ula. Ada satu ketika Nabi lalu daripada satu peristiwa kematian headkan seorang yang mana dia mati, anak dia ataupun suami dia. Nabi lalu, kemudian wanita ini sedang duk menangis dan sedang duk dalam menghadapi rintangan itu, dalam kawun duk gelisah, duk teriak, duk menangis, duk niah dan sebagainya. Maka masa tu Nabi suruh dia isbiri. Nabi kata sabarlah wahai wanita. Maka Nabi lalu, masa belum Nabi lalu tu, wanita ni ambil tindakan, balas kata, mu tak apalah, tak ada ujian tu kena tahmung, tak ada dengan apa. Nak kata tipu-tipu dah. Nabi lepas pergi, kemudian masa tu jugalah ada seorang sahabat yang ada dekat dengan tu, dia royak kepada wanita itu bahasanya, mu tahu tak orang hak mari cegah mu mari royak kat mu tak ni tu, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ni tahu, segera nak pergi cepat-cepat. Berhenti dah teriak, berhenti dah gelisah, berhenti dah hara-hara, nak pergi cepat Nabi. Maka naik kata, aku maaf Nabi, aku minta maaf, aku tak tahu katamu Nabi. Maka Nabi kata, sabar-sabar ni sudmatul ula. Sebab itulah wahai orang beriman semua, bila sahaja kita diuji lah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena segera kata semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembali kepada Allah Taala. Yang mana seterusnya yang kita akan baca. Maka ini adalah cara-cara tindakan, witikan patibat kita dalam menghadapi, dalam percena dengan uji Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ditemu ujian, alladzina idza asabatuhum musibah, kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala suruh kita sini, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah.
Mula-mula kena sabar. Dan sabar ni seketika mula-mula berlaku hikam, sabar, kita senyap, tenang, tak boleh ada nak kata, walaupun benar tu kesalahan itu berlaku dengan orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, sang kita, pelan-pelan, salah silap, berlaku jadi kemalangin dan sebagainya. Subhanallah. Kita tubik latah mulut dengan kalimah lalu. Bukan puak, murih, rata, caci dan hina dan sebagainya. Itu bukan cara dia. Maka di hari ini, hadirin sidang penonton yang sertai dalam majlis kuliah pagi dalam ruangan Islam Nara ini, ambillah pendirian kita, cara kita nak menghadapi apa sahaja ujian yang datang dalam kehidupan kita. Di hari ini seluruh dunia umat Islam diuji, khususnya di bumi Palestin, yang mana kita semua di hari ini bertanggungjawab untuk kita nak guna senjata kita mendoa untuk mereka. Saya yakin dan semua hadirin yakin bahawasanya di sana mereka para syuhada, mereka yang mana mereka ini adalah mereka yang suka, mereka yang dah membiasai semenjak dulu lagi. Mereka diuji oleh Allah SWT. Anak-anak mereka dah tahu bahawasanya inilah bumi mereka. Mereka ditindas, mereka dihimpit bumi mereka. Mereka tidak ada tempat ni. Sebab itulah mereka di hari ini nak ambil hak mereka, tunjuk buat perarak sehingga mereka berkumpul semaya qiyam tarawih sampai 90,000 orang. Yang kita semua tahu bahawasanya peristiwa ini, hadkat ini laku cukup dahsyat 2-3 malam lepas. Mudah-mudahan al-afiyah Allah Ta'ala bagi kepada mereka, dan Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada mereka, ujian, Allah Ta'ala bagi ujrah, bagi pahala mimma asabahum. Mimma asabahum. Apa sahaja apa yang diuji Allah Ta'ala akan ganti lebih baik lagi. Maka ayat seterusnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Maka ayat ni lah kita telah kata mereka-mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semacam mana hadis yang bermaksudnya mereka seumpama burung yang berada, ruh mereka yang ada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ruh arwah bagi syuhada, mereka yang korban, mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah semenjak dulu lagi sampailah sekarang ini, mereka-mereka yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang mati syahid, syuhada, mereka semacam mana di bumi Palestin di hari ini, di saat-saat ini, mereka ada syuhada. Mereka tidak mati ni. Bal ahya'un inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat lagi, yurzaquna farihin bima atahumullah. Mereka dibagi rezeki Allah Taala. Mereka seumpama burung yang berterbangan dalam syurga di pokok kayu. Allahu akbar. Ini bukan cerita kita, tapi nak cerita masanya sabar, tak kira ujian tu besar sampai mati kan. Dan orang mati ni bukanlah mati saja, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Roh-roh mereka dibagi, dijaga oleh Allah Taala, dan mereka dibagi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seterusnya ayat yang mana poin kita untuk nak menggabung ayat seterusnya yang sebelum ni, yang kita kena sabar, minta pertolongan Allah Taala dengan sabar. Ayat yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kamu semua ni akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni apa ni benda normal, dan benda ni penetapan, dan benda ni sebagai sunnatullah. Kerana Allah Taala apabila kita tahu ayat ni, kita ada persiapan dalam kehidupan kita tak selamat daripada ujian Allah Taala. Dan ujian ni Allah Ta'ala nak tengok siapakah di antara kamu sebaik amalan. Semacam mana dalam surah Al-Mulk, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Al-maut jadi mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok, nak uji, nak ibtila. Siapa nak imtihan? Siapakah di antara kamu sebaik amalan? Sebab itulah kalau kita nak tengok Allah, bapanya orang tujuh gitu gini kena uji banyak. Sebab Allah Taala nak tapis waliyumahhisallahu allazina amanu. Nak tengok, nak tapis orang yang beriman dengan orang yang kufur. Kalau orang yang kufur ni ujian mau sikit dia sanggup dah. Kalau dah learning, ujian dia mengenai keawangan ekonomi, dia sanggup nak terima duit sisa mereka, duit riba untuk nak guna pakar.
Tapi kalau orang tu uji walaupun mendesak, walaupun sempit kehidupan dia, dia tetap guna pinjaman bank Islam walaupun kena bayar lebih lagi. Ataupun dia tak ambil benda riba, benda yang menjadikan musuh diri dia kepada Allah SWT. Ini semua adalah umuman ataupun keumuman di segi sabar. Sabar semua. Sebab kita akan diuji beberapa perkara, 5 perkara sini. Yang pertama kali, al-maut. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Yang pertama kali ketakutan. Allahu akbar. Tengok takut. Takut. Lebih lagi negara yang ada pemusuh, mereka tidak ada kediaman, semacam lajiin, orang yang Suria yang pelari, tak ada bumi di sendiri, lari sana lari sini, rumah tak ada, ada tempat suhu yang sejuk, udara yang sejuk. Semacam mana umat Islam di bumi Palestin, mereka dalam keadaan takut semua. Kita alhamdulillah, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ada makanan cukup dan selamat, aman daripada ketakutan. Hanya takut COVID saja. Tapi semua ini adalah musibah ujian Allah SWT untuk nak tengok siapakah di antara kamu sebaik amalnya. Mula-mula al-khauf. Takut. Semua takut. Mahmah dia kaya, dia berkena. Mahmah dia kaya, dia rasa dia selamat. Tak. Nyakit cari siapa dan kematian cari siapa. Walau kuntum fi burujin musyayadah. Walaupun duduk dalam rumah bangunan besar, mati cari dia. Tak nak lari perah, tak nak takut perah. Al-khauf. Takut ni ada semua. Semua pangkat miskin, pertengahan kaya, semua takut. Hak ni orang panggil fitrah ataupun sunnatullah yang Allah Ta'ala cipta dan ajar cara-cara dia. Yang kedua, al-ju', kelaparan. Lapar. Lapar ni mungkin kita nak kata ujian ni ada pada orang yang miskin, yang susah, yang tidak ada pendapatan, kekurangan, fakir, miskin, fuqara semua. Al-ju' kelaparan. Kadang-kadang lapar ni berada kepada orang kaya. Kerana orang kaya apabila dia diuji, apabila dia ditarik nikmat oleh Allah Ta'ala, dia lapar juga. Bomo kata doktor kata nyakit. Menyakit mun tak boleh makan. Benda ni. Akhir-akhir boleh hakik butir saja. Ada cerita-cerita orang Arab kat dia. Seseorang yang kaya raya, milik segala harta, banyak jutawan, milioner. Tapi bila sahaja Allah Ta'ala uji dia, nak ayat kata kaya pun tak semesti boleh makan. Tak boleh makan semua. Kena duduk dalam keadaan lapar. Kadang-kadang orang kita kaya tapi tak boleh makan sebab nak jaga tubuh. Semua ni atau al-ju' ni boleh jadi berlaku ada PPO. Tapi pada ayat ni kelaparan kepada orang miskin lah. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan daripada harta dan kematian dan seterusnya. Maka kekurangan harta ni supaya orang yang kerja sebelum ni dah belum datangnya penyakit COVID, semua tak fikir-fikir. Sebab kehidupan dia ada ratib, ada gaji salari, bulan ni tetap dia boleh nak kawal. Ataupun dia kerja cara molek, bagi kerja yang dinamakan kerja bebas, tiba-tiba marinya benda ni, waktu sekatan semua pekerjaan semua terberhenti semua. Apabila berhenti semua ni, jadi naqsim minal amwal. Harta yang dia ada, benda simpanan dia, habis, dia guna semua. Maka marilah benda ni. Ujian ni mari ni. Hak ni nak tengok hamba Allah Ta'ala ni. Nak tengok hamba Allah Ta'ala, nak menghadapi guna. Adakah dia nak sabar dan semaya doa? Wasta'inu dia tak? Nak minta nak tolong Tuhan? Ataupun dia nak lepas kita ya? Inilah hikmah sebaliknya ujian yang berada di hari ini. Seterusnya lagi, perkara yang keempat, wal anfus, nyawa. Daripada aqarib dia, orang yang dekat dengan dia mati, ahli dia, keluarga dia, ataupun ahbab dia, orang yang dia kasihi, mati tak tahu bila. Allahu Akbar. Kerana mati ni tidak ada undangan, tidak ada surat baicaan. Mari bila tak tahu. Subhanallah. Inilah bagi orang mukmin semua. Bagi orang mukmin dia kena fadhkuruni sama azkurkum. Mengingati Allah SWT sama. Selalu lidah dia lisanan rutuban bi zikrillah. Lidah yang senantiasa basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia bertahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan dia buat khazanah la haula wala quwata illa billah. Ajar di kita, basah di kita dengan tasbih
bukratan wa asila, pagi dan petang, azkar nabawi, sabahan wa masaan. Jadi biasa lidah kita dengan mengingati Allah SWT. Sebab atas kita tadi pada awal ayat 152 tadi, fadhkuruni azkurkum. Bila sahaja kita mengingati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ingat kita lebih dekat, lebih banyak, lebih tinggi lagi. Inilah rahmat Allah Subhanahu Ta'ala kepada hamba-Nya sekalipun kita banyak dosa. Kata Ibn Qayyim, Allahu Akbar, Allah Ta'ala ni yasturuna, sembunyi. Allah Ta'ala tusuk kesalahan kita. Allahu Akbar. Khalawat kita, dosa kita yang manusia tak nampak, banyak sangat-sangat. Tapi Allah Subhanahu Ta'ala sayang kita. Dia tusuk, dia sipar, dia jaga. Allah Ta'ala sayang kita hamba semua. Kesalahan kita, khalawat kita di hari ini mudah sangat nak buat khalawat. Orang tak nampak kita seorang dalam bilik, kita seorang dalam telefon kita. Kita buat kesalahan dengan Allah SWT banyak tara mana pun. Allah Ta'ala tusuk. Allah Ta'ala tusuk. Belum Allah Ta'ala panggil kita. Tusuk, panggil kita sama. Nak jumpa kita sama. Turun sama. Tusuk dah, panggil kita dah. Dan peramui ampai kita sama. Apung kita sama. Walaupun dosa kita banyak buih di laut, melalui kita tasbih subhanallah, tasbih tahmid alhamdulillah, takbir Allah Akbar, itu pun walaupun banyak buih di laut, Allah Ta'ala apa dosa dah. Melalui ambil semaya, melalui buat sunat semua, Allah Ta'ala apa dosa kita. Panggil kita apa dosa kita dan tukar kesalahan kejahatan kita menjadi hasanat lagi. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah Pengasihan ni. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Kita nak al-afiyah, nak sejahtera, keselamatan dunia akhirat. Selamat daripada dosa, selamat daripada kecelakaan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah Tuhan kami nak syurga Engkau ya Allah. Dan kami nak minta jauh daripada sakhar, kemarahan murih Allah Ta'ala, dan jauh dari neraka Allah SWT. Inilah kejayaan yang besar bagi orang seseorang. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Lepas neraka masuk syurga Allah Ta'ala. Banyak sikit. Yang kelima, wasamarat, buah-buahan. Buah-buahan yang pernah bernilai, berharga, katakanlah dokong dulu harga mahal, jatuh. Hak ni mahal, jatuh. Ataupun buah ni disita dalam kisah dulu. Orang yang nak ambil harga dengan mahal, nak bayar tender semua, nak buat pajak bayar semua, tiba-tiba esok hari buah ni gugur, rosak semua, habis satu kebun, tidak bernilai. Ataupun buah-buahan yang mana terbakarnya ataupun jatuh nilai harga, ini adalah ujian Allah SWT. Allahu Akbar. Tapi bagi orang mukmin nak menghadapi benda ni lagu mana? Allah Ta'ala sebagai tahu berita baik kepada orang yang bersabar. Wabashiris sabirin. Walaupun ujian cukup berat, 5 perkara tadi tak kira dengan pia, semua pangkat, semua jinsiah, semua negara, tapi Allah Ta'ala mengakhiri fabashiris sabirin. Congkau kau ditetap putih otun. Bagi tahulah berita baik kepada orang yang bersabar. Bermaknanya kalau orang tak sabar, ambil berita tak molek. Iqabah tu hai. Kalau kufur, tu hai iqab kalang. Kalau kita syukur, terima, kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat seterusnya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Tapi bila alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita kata, apabila seseorang alladzina idza asabathum musibah, bila seseorang dilanda ataupun ditimpa atas diri dia satu musibah, satu ujian, tak kira ringan, pertengahan, tinggi, berat, besar dari mana, tapi mulut dia sentiasa melantah tubik kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu semua. Bukan hanya dikata ayat ni hanya kepada orang yang mati sahaja. Bahkan setiap benda hadisah, benda aksiden ataupun benda kemalangan, benda ubat tihik semua, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Benda ni cukup payah untuk seseorang mukmin nak menghadapi bila sahaja timpa datang dari dia ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia nak ambil tindakan yang baik ataupun dia nak melantah, nak kata Tuhan, nak tak puas hati gitu-gitu dulu, nak putus asa dulu. Tapi bagi orang mukmin yang sebenar, mereka ini
terima, dan mereka ini sebagai orang yang ambil tindakan yang terbaik. Mereka tak ada nak kata, tapi mereka kata ini daripada Allah SWT. Ini menjadi benda yang pelik bagi orang mukmin. Sebab itulah sebuah hadis kata, ajaban li amril mu'minin innal amra kullahu khair. In asabahu sarra fasyakara wa in asabahu syarra fasabara fahuwa khairlah. Yang bermaksudnya hadis ini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, menjadi kepelikan bagi orang mukmin tidak ada kecuali hanya kepada orang mukmin saja. Kalau tak bukan mukmin, dia tak ada benda ni. Iaitu apabila datang kepada dia satu benda yang baik, dia benar ringin, benar molek, dia syukur. Allahu akbar. Bila dia syukur, la in syakartum la azidannakum. Bila dia syukur, ditambah oleh Allah Taala akan kebaikan-kebaikan. Tapi bila dilanda atas dia, diuji dia, dipasuk pada dia benar-benar tak molek, fasabara, dia sabar, maka menjadi kebaikan bagi dia juga. Maka benar tidak ada kecuali pada orang mukmin saja. Maka cuba ceklah diri kita, cuma muhasabahlah diri kita. Tindak ke mana? Kita nak lihat patibat lagu mana bila sahaja ujian yang datang kepada kita dah hari ini. Allahu akbar. Inilah bagi orang mukmin, dia kena sedari bahawasanya lumrah kehidupan dia dalam kehidupan manusia tidak selamat tidak daripada beberapa ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian yang sebenarnya yang ditimpa oleh Allah Taala, yang melanda atas diri manusia itu, diuji oleh Allah Taala, tidak berlaku berat di kita. Yang paling beratnya, inna asyadul bala al anbiya, sesungguhnya paling berat itu pada nabi-nabi. Lebih-lebih lagi ulul azmi 5 orang, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Kita biasa saja ujian kita. Dan ujian ni nak tengok Allah Ta'ala tengok, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah Ta'ala kasih sayang kepada sahamanya, Allah Ta'ala akan bagi ujian. Kita kena ingat situ. Barulah kita boleh terima Allah Ta'ala sayang diku ni. Sebab tu dia gini. Maka mudah-mudahan kita di hari ni sama-sama kita menghadapi dalam ujian Allah Ta'ala ni dengan kita ambil tindakan yang terbaik, dan kita selalu mintalah doa Allah Ta'ala, auzubillahi syaitanirrajim, ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau lepas kami mati kecuali Engkau kasih kami ya Allah. Janganlah bagi kami mati sebelum kami boleh memahami sunnah kamu ya Allah. Janganlah kami mati ya Allah, jangan kamu mematikan kami kecuali kamu reda dengan kami ya Allah. Dan yang kamu matikan kami kecuali kami boleh settle permasalahan kami dengan manusia. Kesalahan kami boleh maaf kepada mereka, dan mereka memaafkan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, janganlah matikan kami kecuali kami dapat maghfirah, keampunan, al-afiyah daripada kamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, janganlah kami mati kecuali kamu menjadi kami sebagai hamba yang suka nak berdoa, nak terima musibah, dan hati kami selalu doa dan reda dengan penuntunan kamu ya Allah. Inilah bagi orang mukmin. Sama-samalah kita ambil saham dalam perjuangan, dalam jihad. Maka perjuangan kita dah ini salah satunya, saya ingin kemuka ataupun saya ingin namsana neknam kepada kita semua supaya kita jadi orang yang infak, bantu setiap mana-mana badai ungkon yang kerja untuk agama Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi di hari ini Islam negara kita salah satu badai ataupun ungkon yang membawa satu dakwah yang besar, dakwah yang besar yang mana kita di hari ini Islam negara kita ni masih nak minta pungutan ataupun nak minta bantuan, sokongan daripada semua pihak yang sedang mendengar. Dan yakinlah setiap duit sekut dua kut akan pecah jadi 7 cabai sampai 700. Itu semua kita tahu mengenai kelebihan sedekah. Janganlah kita rasa berat tangan untuk nak infak. Lebih-lebih lagi di pagi ni bila saja kita dengar video ini, Nabi kata, ma min yawmin yusbil ibad illa malakan yanzilani wa yaqulu aduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma ati mumsikan talafa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu pagi kecuali 2 orang malaikat turun atas langit dunia. Malaikat yang pertama akan berdoa kepada orang yang ati munfikan khalafa, wahai Tuhan aku. Malaikat berdoa, malaikat yang tak pernah berdosa dengan Allah SWT berdoa kita semua, Allahumma ati munfikan khalafa, wahai Tuhan aku, membagilah, tambahlah ya Allah kepada orang yang infak di jalan Allah SWT. Dan saya yakin bahasanya di antaranya infak kita kepada Islam Nara boleh menampung, boleh tolong, boleh sokong supaya Islam Nara boleh kerja lagi
untuk menjadi sekelang, untuk menjadi connection, untuk menjadi perantara untuk nak menjadi satu tempat masdar untuk ilmu-ilmu, untuk kampung rakyat jelata boleh ngaji, boleh faham Islam melalui untuk mengingati Allah Ta'ala melalui siaran ataupun melalui channel Islam Nara kita ni. Di hari ni Islam Nara tak boleh nak berjalan kecuali daripada sokongnya semua, kerana bebannya, kerana benda hak di tengah rap harak ni besar. 1 tahun kena bayar pembelanjaan untuk nak menampung, nak jaga ni cukup banyak. Maka harap kepada adik kakak semua, penonton-penonton, hadirin hadirat yang sedang mendengar hak hari ni kuliah sekarang ni atau bila masa, yakinlah setiap bab 10 bab 5 bab yang kita bagi saham di hari ni mudah saja. Kita boleh ambil nombor telefon, kita taklah dalam bantuk rekan perut kita, pagi-pagi 5 kod, 10 kod, 20 kod. Katakanlah 5,000 orang yang menjadi penonton bagi Islam Nara, boleh ditolong. Tahu di hari ni kita semua kena tolong hak sana sini, kita tengok tu tengok ni ataupun sijik sana sini, tapi ni salah satu wasilah, salah satu sekelang kita yang mana telah bekerja di masyarakat 3 provinsi ni dah lama. Maka mudah-mudahan kita semua ambil sahih dalam perjuangan ni, dan semua ni kebaikan ni kelak kepada kita semua. Dan jangan lupalah supaya kita berdoa bila saja kita infak 5 kod, 10 kod, kita transfer, kita ongi. Ini adalah siapa adik-beradik kita, mak ayah yang dah mati, menjadikan jariah kita. Maka sama-samalah saya mengajak di pagi ini supaya kita semua ada saham dalam berjuang, berjihad, bersabar dalam nak bagi infak. Bersabar dan yakin, la in syakartum la azidannakum. Kita syukur, bagi, tolong, infak, tolong di jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala la azidannakum. Ayat yang kita baca tadi, fazkuruni. Kita mengingati Allah Ta'ala melalui kita infak, insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan dia menjadi yudfi'u ghadabar rabbahu. Allah Ta'ala tak murih, tak murka kita kerana kita infak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.